Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4. Okay, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematik. Okay, bersama Cikgu Fadli. Okay, so apa yang kita akan belajar hari ini? Okay, yang pertama, murid dapat membandingkan nilai dua nombor. Okay, yang kedua, murid dapat menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun. Okay, dan yang ketiga, murid dapat melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Okay, so ada 3 lah objektif pembelajaran yang kamu sepatutnya kuasai pada hari ini. Okay, so kita pergi ke objektif pertama, iaitu membanding dan menyusun nombor. Okay, so ini ada dalam muka surat 6 buku teks awak. Okay. Okay, cikgu dah screenshot gambar ni pada muka surat 6. Okey, kita tengok contoh dulu. Okey, cikgu ambil contoh yang pertama. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, ni peta negeri Sarawak. Okey, yang pertama, bilangan penduduk Iban di Lawas. Okey, Lawas jumlah dia ialah 1105. Okey, dan Lubuk Hantu 24,712 penduduk Iban. Okey, dekat Bintulu 75,141 dan di Sibu ialah 69,711. Okey, so soalan dia, antara Bintulu dan Sibu, penduduk Iban yang di manakah yang lebih banyak? Okey, Bintulu dan Sibu. Okey, penduduk Iban yang manakah yang lebih banyak? So di sini dalam buku teks awak dia buat satu jadual nilai tempat. Okey, so awak masukkan dekat situ. Tengok sini. Okey, Bintulu 75,141, 75,141 dan Sibu 69,711. Okey, dia masukkan semula dalam jadual nilai tempat ni. Okey, nilai digit 7 lebih besar daripada 6 dan bernilai 70,000. So nilai digit 7 ni bernilai 70,000, dia lebih besar daripada 6. Pada nilai 6 ni iaitu 60,000. Okey, so 75,141 lebih daripada 69,711. So dekat sini awak dapat tengok dia dah susun nombor ni 75,141 dan 69,711. Okey, dia ambil yang paling besar ni, yang nilai 40,000 lah. Okey, digit 7 dan 6, 7 lebih besar. So 75,141 lebih besar daripada 69,711. So penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey, so antara Bintulu dan di Sibu, penduduk di Bintulu lebih banyak daripada di Sibu. Okey, so ini membuat perbandingan antara dua nombor. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, contoh B. Okey, soalan B contoh B dia minta apa? Susun keempat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey, kat sini ditulis tertib menaik. Okey, cikgu dah ajar dah masa darjah 2, darjah 1, darjah 2. Okey, tertib menaik kita mesti mulakan dengan nilai nombor yang paling rendah. Okey, so dekat sini sama juga. Dia dah susun, dia dah buat satu jadual dalam bentuk nilai tempat. Okey, yang pertama, bila dia buat jadual ni, okey, yang pertama dia masukkan dulu jumlah penduduk Iban di daerah Lawas. Okey, daerah Lawas jumlah dia ialah 1,105. Okey, so 1,105. Okey, kemudian Lubuk Hantu. Lubuk Hantu 24,712. Kita masukkan semula jadual ni 24,712. Okey, seterusnya Bintulu 75,141. Kita masukkan 75,141. Okey, dan terakhir Sibu 69,711. Kita masukkan 69,711. Okey, tadi dia minta dalam turutan menaik. Okey, kita tengok orang ni kata apa. Bandingkan nilai digit
ada satu nombor 4 digit 1105 nilai paling kecil. Okey, awak tengok antara nombor 44 ni 1, 2, 3, 4. Apabila dia dah masukkan dalam jadual ni, okey, kita dapat kesan bahawa yang ni adalah nilai yang paling kecil, 1105, kerana dia tak ada nilai tempat untuk puluh ribu. So dia yang paling kecil. So bila paling kecil, dia turutan menaik tu bermula daripada dia lah. Dia yang nombor 1 sebab dia yang paling kecil. Okey, seterusnya nilai digit 2 bernilai 20,000 kurang daripada nilai digit 60,000. Nilai digit 2 kurang daripada nilai digit 6 bernilai 60,000. Okey, nilai digit 6 bernilai 60,000 kurang daripada nilai digit 7 bernilai 70,000. Okey, nilai digit 6 bernilai 60,000 kurang daripada nilai digit 7 bernilai 70,000. So dekat sini dia cakap, okey, yang tadi ni paling kecil. So antara nilai digit 2, 7, 6 di nilai tempat 40,000 ni, okey, yang paling kecil ialah 2 diteruti dengan 6 dan 7. So keseluruhannya apabila minta tertib menaik, yang pertama sekali ialah 1105 yang paling kecil. Ni 1105. Okey, yang seterusnya 24,712. Sebab 276 ni dia paling kecil kan, 2. So ni yang kedua, 24,712. Yang ketiga 69,711. Ni yang ketiga, 69,711. Dan yang paling besar ialah 75,141. Inilah jawapan dia apabila diminta dalam tertib menaik. Okey. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, ni dalam buku teks awak juga terdapat dalam muka surat 7. Okey, contoh 2. Okey, ada beberapa murid ni dia tengah bermain permainan tradisional lah. Okey. Okey, nombor 2, jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, nama permainannya ada 4. Yang pertama galah panjang, lompat tikus, lompat getah dan batu seremban. Okey, bilangan kanak-kanak yang suka main galah panjang ialah 15,367. Dan bilangan kanak-kanak yang suka main lompat tikus ialah 13,719. Okey, bilangan kanak-kanak yang suka main lompat getah ialah 15,202. Dan yang terakhir, bilangan kanak-kanak yang suka main batu seremban ialah 14,419. Okey, awak kena fahamkan jadual ni. Okey, baru kita pergi kepada soalan. Okey, soalan dia, nyatakan permainan yang kurang diminati. Lompat tikus atau batu seremban. Okey, lompat tikus ataupun batu seremban. Dia tanya lompat tikus ataupun batu seremban. Galah panjang dengan lompat getah jangan tengok. Okey, lompat tikus, kita tengok jumlah dia. Okey. Mula-mula sekali dia buat jadual macam tadi lah. Jadual dalam bentuk nilai tempat. Okey, lompat tikus dia masukkan 13,719 dalam jadual ni, 13,719. Okey, dan batu seremban 14,419. Okey, dia masukkan juga 14,419. So apabila dah masukkan kat sini, awak boleh tengok nyatakan permainan yang kurang diminati. Yang kurang diminati so bermaksud yang sedikit. Okey, yang sedikit. Okey, tengok nilai 10,000 ni. 1 sama, okey. Nilai ribu dia 3 dan 4. So mana yang paling kecil? Yang paling kecil ialah 3. So permainan yang kurang diminati sudah tentulah ialah 13,719, iaitu lompat tikus. Okey, nilai digit 3 3,000 kurang daripada nilai digit 4 bernilai 4,000. Okey, ni dia cakap tadi nilai digit 3 bernilai 3,000 kurang daripada nilai digit 4 bernilai 4,000. So ni yang kecil lah. So yang permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Okey, ni. Okey, seterusnya kita pergi ke contoh seterusnya. Okey,
Ni dalam jadual yang sama. Okey, ni tadi jadual ni. Okey, cikgu screenshot semula dalam slide ni. Okey, soalan B pula. Okey, dia minta apa? Susun nombor dalam tertib menurun. Okey, susun dalam tertib menurun. Tadi tertib menaik. So, tertib menaik tadi dia bermula dengan nilai yang nombor yang paling kecil. So, apabila tertib menurun, dia mesti bermula dengan nombor yang paling besar. Okey, dekat sini dia beri satu penyelesaian menggunakan garis nombor. Okey, dekat sini awak dapat lihat. Okey, garis nombor ni. Okey, dia buat satu garis nombor. Kat sini 14,000, sini 15,000. So, sini 14,100, 14,200, 14,300, 14,500, 14,600. Okey, seterusnya lah. Okey, so 13,700 berada di sini. Okey, so dekat sini dia masukkan saja. Contoh, 15 galah panjang 15,367. Dia masukkan dekat garis nombor ni di mana? Okey, 15,367. 5,300. Okey, 5,300, 5,300 kat mana? Okey, 5,100, 9,200, 19,300. So, dia agak-agak dekat sini lah. Okay, so dia buat anak panah, dia berada dekat sini 15,367. Okey, seterusnya 13,719. Okey, di mana? 13,700 di mana? Okey, di sini. 13,700 di sini. Okey, so 13,719. Okey, di anak panah merah ni. Okey, dia berada di sini. Okey, seterusnya lompat getah 15,202. Okey, 15,200 di mana? Okey, 5,100, 9,200. Okey, so 5,202 di sini. Dia anak panah berwarna merah ni. Okey, seterusnya batu seremban 14,419. Okey, 14,400 di mana? Okey, sini 14,100, 14,200, 14,300, 14,400. So 14,419 berada di sini anak panah merah ni. Okey, so dia minta dalam tertib menurun. Apa orang ni cakap? Tulis nilai paling besar hingga nilai paling kecil berpandukan garis nombor. Okey, apabila awak nak masukkan dalam garis nombor ni, okey, baru susun dia dalam tertib menurun. So yang paling besar ni lah 15,367. Yang kedua 15,202. Yang ketiga 14,419. Dan yang keempat 13,719. Okey, inilah jawapannya. Okey, ni jam ni cakap apakah nombor di tengah jika 14,089 dimasukkan dalam susunan nombor di atas. Okey, 14,089 dimasukkan dalam susunan nombor ni dekat mana? Okey, dia berada di sini. 14,000 di sini. So berada di sinilah. 14,089. So yang di tengah ni, apa nombor di tengah? Inilah dia, 14,419. Okey. Okey, ni contoh seterusnya. Okey, 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Okey, yang pertama 40, yang paling kecil ni lah 40,298. Yang kedua 52,173. Yang ketiga nilai K. Dan yang keempat 59,000. Soalan dia, siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Sama ada Ray 52,171, Kim 54,001 dan Rina 58,145. Macam mana kita nak tahu nilai K ni? Yang mana? Ray ke, Kim ke ataupun Rina? Okay, kita tengok penerangan dia. Sama juga dia buat dalam bentuk garis nombor. Macam mana kita nak kesan nilai K ni? Okey, nilai K mesti lebih besar daripada 52,173 dan lebih kecil daripada 59,000. Faham Nilai K ni dia mesti lebih besar daripada ni dan lebih kecil daripada ni. Okey, so itu ialah nilai K. Okey, dia buat juga dalam garis nombor sama macam tadi. Okey, pertama 50,000, 55,000, 50,000, 55,000 dan 60,000. Okey, dia masukkan tadi yang Ray punya ni. Nombor tadi 52,171 berada di mana? Lebih kurang di sini. So yang ni tadi 52,000.
Okey, yang 52,173 tadi dimasukkan dekat sini. Okey, maknanya 52,171 yang Ray punya nombor ni lebih kecil daripada 52,173. Maksudnya di sini nombor Ray ni kita tidak boleh guna sebagai nilai K. Okey, seterusnya kita tengok nombor Kim pula. Okey, nombor Kim 54,101. Dekat mana anggaran dia di garis nombor ni? Okey, lebih kurang di sini. Okey, 54,101. Okey, kita tengok di mana kedudukan 52,173. Okey, dia berada lebih daripada 50,173, berada di sini. Okey, kita tengok dia berada kurang tak daripada 59,000. Okey, 59,000 di sini. Okey, 54,101 di sini. Okey, so maksudnya nilai Kim ni boleh menjadi nilai K. Okey, kita tengok pula nilai Rina. Okey, nilai Rina 58,145. Okey, di mana lebih kurang di sini. Okey, 58,145 di sini. Okey, sama ada dia lebih daripada 52,173. Okey, ya, 52,173 di sini. Okey, dia kurang tak daripada 59,000? Ya, dia kurang daripada 59,000. Maknanya nombor Rina juga boleh menjadi nilai K. Okey, kita baca ni pula. 54,001 dan 58,145 lebih besar daripada 52,173. Dia lebih besar daripada nombor ni tadi. Ni nombor Kim dan nombor Rina lebih besar daripada ni. Okey. 54,001 dan 58,145 lebih kecil daripada 59,000. Okey, dia nombor Kim dan Rina ni lebih kecil daripada 59,000. Maksudnya Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul. Okey. Jawapannya kalau dia tanya nilai K, inilah dia dua ni, Kim dan Rina. Okey, seterusnya. Okey, ni contoh soalan cikgu bagilah. Okey, apabila ditanya macam mana kita nak susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okey, soalannya susun nombor dalam tertib menaik dan menurun. Okey, nombornya yang pertama ialah 18,031. Nombor yang kedua 18,310. Nombor yang ketiga 18,013 dan yang keempat 18,103. Okey, cara yang pertama kita gunakan garis nombor tadi. Okey, ni garis nombor ni cikgu dah buatkan. Okey. 18,000, mula-mula kita masukkan 18,031 berada di mana? Okey, lebih kurang di sini. Okey, ni 18,000, 18,100. Kita tengok senggatan dia ni. 18,000, 18,100, 18,200, 18,300. Maksudnya 18,031 berada lebih kurang di sinilah. Okey. Kemudian 18,310 okey, lebih kurang berada di sini. 18,013 okey, di mana? Okey, di sini. Okey, dan yang terakhir 18,103 berada di mana? Lebih kurang di sini. So jawapan dia tertib menaik. Tertib menaik bermula dengan nombor yang paling kecil. Inilah 18,013 dan yang kedua 18,031, yang ketiga 18,103 dan yang keempat 18,310. Okey, kalau tertib menurun kita bermula dengan nombor yang paling besar. Okey, 18,310, 18,103, yang ketiga 18,031 dan yang keempat 18,013. Okey, ni yang cara kedua tadi. Okey. Cara kedua, nombor yang sama tadi. Okey, dia suruh sama juga, suruh susun dalam tertib menaik dan menurun. Okey, cara ni pada cikgu lebih mudah lah. Okey, macam mana awak nak buat? Okey, susun dia dalam bentuk ke bawah macam ni lah. Okey, kalau dia semua sama juga konsep dia disusun dalam jadual tadi. Jadual nilai tempat. Okey, susun. Okey, kita susun 18,031. Yang pertama 18,310, 18,013, 18,103.
Okey, apabila kita dah susun macam ni, kita kesan dia mana nilai yang paling besar. Okay, kita tengok nilai 10,000 ni. Semua sama satu kan. Okey. Lepas tu kita tengok sebelah dia 8. Okey, semua sama 8. Okey, kita tengok nilai ratus dia pula. Okey, sifar 3, sifar 1. Okey. Maksudnya 3 ni paling besar. Okey. So kita tuliskan di sini paling besar. Okey, mana nilai yang paling kecil? Kita tengok sifar, sifar. Kita tengok antara dua ni. Pergi sebelah dia pula. 3 dan 1. Okey, 1 lebih kecil daripada 3. Maksudnya, nombor ni, nombor yang paling kecil. Okey, apabila kita dah buat macam ni, baru kita boleh susun dalam tertib menaik dan menurun. Okey, tertib menaik, kita tengok nombor yang paling besar. Okey, sekali. Nombor paling besar apa? Sorry. Tertib menaik bermula daripada nombor yang paling kecil. Okey, 18,013. Okey, ni yang paling kecil. Okey, seterusnya nombor ni dengan ni mana yang kecil? Okey, kita tengoklah sifar dan 1. Okey, so ni yang kecil. Yang kedua 18,031. Yang ketiga 18,103 dan yang keempat 18,310. Yang paling besar di atas sekali. Okey. Sekiranya tertib menurun, kita ambil nombor yang paling besar. Okey, nombor yang paling besar ni yang pertama 18,310. Yang kedua 18,103, yang ketiga 18,031 dan yang keempat 18,013. Okey, jawapan dia tetap sama sekiranya awak guna cara 1 ataupun cara 2. Tapi pada cikgu yang lebih mudah cara 2 lah. Tapi awak kena fahamkan juga macam mana untuk kaedah untuk buat menggunakan garis nombor ni. Itu cara 1. Okey. Seterusnya latihan. Okey, ni latihan lah. Pada hari ini yang sepatutnya awak buat muka surat 8. Okey, yang ni nombor 1 tulis nombor yang lebih kecil. Okey, kalau soalan A ni kita tengok 6,387 atau 53,127. So maksudnya 6,387 lah yang paling kecil. Okey, yang ni pun sama. Awak tengok mana yang paling kecil, awak tulis jawapan dia di bawah. Okey, sama juga yang C. Okey, nombor 2, bandingkan setiap set nombor menggunakan lebih daripada ataupun kurang daripada. Okey, tengok nombor yang pertama, 24,691 dengan 31,002. 24,691 lebih daripada ataupun kurang daripada. Okey, nanti tulis jawapannya. Okey, yang B pun sama dan C. Okey, nombor 3, susun nombor dalam tertib menaik dan menurun. Okey, ni tadi cikgu dah bagi contoh tadi. Awak boleh gunakan cara 1 ataupun cara 2 ni. Okey, yang keempat, lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah. Okey, ni tertib menaik. So, maksudnya nombor yang di tempat kosong ni, awak letak sahaja nombor apa-apa yang lebih besar daripada nombor ni dan lebih kecil daripada nombor ni. Okey, sama juga dengan ni juga. Okey. Awak cari sebarang nombor yang lebih besar daripada ni dan yang lebih kecil daripada lebih besar daripada ni dan lebih kecil daripada ni. Okey. Okey, so sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh WhatsApp kepada cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.